Assalamualaikum. Nama saya Aina Sakinah binti Azizar, bernombor matrikan 292834. Saya akan memulakan pembentangan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Perbezaan Sektor Ekonomi Selepas Pandemik COVID-19 antara negara Malaysia dengan negara Indonesia. Saya akan memulakan pembentangan dengan menerangkan bahagian pengenalan. Pada tahun 2021, perdagangan antarabangsa pulih dengan ketara daripada kemerosotan 2020. Kesan perdagangan terhadap barang, perkhidmatan dan rakan dagang tertentu sangat berbeza, menyebabkan tekanan pada beberapa sektor dan rantaian bekalan. Ini berlaku walaupun aliran perdagangan kini jauh lebih besar daripada sebelum pandemik. Pandemik COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam struktur perdagangan dalam masa 1 tahun, yang lebih besar daripada perubahan yang biasanya berlaku selama lebih dari 4 hingga 5 tahun. Tidak semua kerugian yang disebabkan oleh penurunan mendadak sebelumnya telah pulih, dan ketidakseimbangan yang ketara antara produk dan rakan dagang kekal sehingga akhir 2021. Pandemik COVID-19 telah membawa kepada suatu perubahan yang besar kepada dunia kini dalam pelbagai sektor dan industri. Antara sektor yang mengalami perubahan besar yang terkesan akibat dari pandemik ialah sektor pendidikan, pertanian dan juga sektor pelancongan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan sektor pendidikan, pertanian dan pelancongan. Sektor pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara. Wawasan 2020 dalam konteks Malaysia berfungsi sebagai asas untuk Pelan Pembangunan Negara. Kerajaan berusaha untuk menjayakan Wawasan 2020 dengan menetapkan 9 isu yang perlu diselesaikan sebelum mencapai status negara maju. Pandemik COVID-19 telah hampir melumpuhkan sektor pendidikan negara apabila sistem persekolahan negara terpaksa ditutup lebih 250 hari sepanjang 10 bulan yang lalu. Kesan langsung kepada penutupan sekolah ialah wujudnya kesenjangan pembelajaran iaitu learning gap yang besar di kalangan kanak-kanak di negara ini. Sebahagian besar kanak-kanak miskin dan yang tinggal di kawasan pedalaman mengalami keciciran pembelajaran yang serius, khususnya penguasaan asas membaca, menulis dan mengira. Data KPM menunjukkan hampir 40% murid tiada peranti pembelajaran sepanjang PDPR dilaksanakan. Akibatnya, murid-murid ini telah mengalami kehilangan waktu pembelajaran yang tinggi. Seterusnya, sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang mengeluarkan makanan dan barangan melalui penanaman secara kecilan, perladangan, peternakan, perikanan dan perhutanan. Melalui sumbangannya kepada peluang pekerjaan, pendapatan negara dan perolehan ekspor, sektor pertanian memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Sektor pertanian ini adalah pembekal utama makanan dan bahan mentah untuk industri berasaskan sumber. Seiring dengan peranan utamanya, kerajaan terus mengambil langkah pelarasan untuk mempercepatkan daya saing sektor ini untuk membolehkannya menghadapi cabaran baru di dalam negara dan di luar negara. Semenjak COVID-19 melanda, kebanyakan negara telah mengambil langkah pencegahan seperti penutupan sepadan antarabangsa, Perintah Kawalan Pergerakan, larangan perjalanan, menggalakkan bekerja dari rumah dan penutupan perniagaan untuk mengawal kadar jangkitan. Penutupan sepadan antarabangsa dan sekatan perjalanan telah menjejaskan setiap peringkat rantaian bekalan makanan dan meninggalkan kesan yang besar ke atas pengedaran makanan. Sektor pertanian seperti tanaman, ternakan dan perikanan juga menerima kesan. Sektor pelancongan juga merupakan salah satu industri perkhidmatan penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi. Sektor pelancongan ini merujuk kepada industri yang berkaitan dengan perjalanan, penginapan, makanan, hiburan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan pelancongan. Sektor ini memberikan perkhidmatan pelancongan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa serta mewujudkan peluang ekonomi untuk negara dan komuniti setempat.
Sektor pelancongan juga termasuk dalam industri perkhidmatan di mana ia memberi tumpuan kepada kepuasan pelanggan dan pengalaman pelancongan yang positif. Sektor pelancongan telah terjejas teruk oleh pandemik COVID-19 dengan pembatasan perjalanan, penutupan hotel dan tempat-tempat pelancongan yang menyebabkan penurunan drastik dalam kunjungan pelancong. Namun, banyak negara dan syarikat dalam industri pelancongan telah mengambil pendekatan kreatif untuk memulihkan sektor ini. Ini termasuk promosi pelancongan domestik, menggalakkan pelancong untuk menginap di hotel untuk tempoh yang lebih lama, menawarkan pakej-pakej pelancongan baru yang mengambil kira keselamatan dan mengukuhkan inisiatif kebersihan. Meskipun sektor pelancongan masih mengalami kesukaran pada masa ini, ada harapan bahawa ia akan pulih seiring dengan peningkatan vaksinasi dan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Assalamualaikum, saya Nufalila binti Zahari, nombor metrik 292446. Bagi kenal pasti masalah sektor di Malaysia dan Indonesia dari segi sektor pendidikan ialah, seperti yang kita tahu, semasa berlakunya jangkitan wabak ini banyak hal yang perlu diubah. Sebagai contoh, dari segi pendidikan di Malaysia telah menggunakan satu kaedah pembelajaran iaitu dilakukan secara atas talian. Hal ini demikian kerana bagi mengelakkan berlakunya jangkitan coronavirus ini secara berleluasa dan pada ketika itu dalam fasa mengurangkan kadar kes jangkitan yang semakin meningkat. Jangkitan ini meningkat disebabkan penjarakan sosial yang tidak dijaga. Sebabkan mempunyai kaedah pembelajaran baharu, maka potensi pelajar semakin jatuh disebabkan kurang menumpukan perhatian sepenuhnya semasa sesi pembelajaran berlangsung. Selain itu juga, persekitaran yang tidak selesa kerana dilakukan di rumah tanpa bersemuka. Tambahan pula, tidak dipantau oleh ibu bapa di rumah kerana mereka juga sibuk dalam menguruskan hal rumah dan pekerjaan mereka sendiri. Penggunaan gadget juga menjadi punca pembelajaran pelajar terjejas kerana guru akan banyak menggunakan aplikasi Google Meet yang ruang aplikasi itu sesuai dipasang di komputer atau telefon pintar. Sesetengah pelajar tidak mampu memilikinya kerana pendapatan ibu bapa mereka yang cukup-cukup untuk menampung keperluan hidup. Rangkaian internet juga tidak membantu kerana ada sesetengah kawasan tidak mempunyai rangkaian internet yang bagus. Hal ini akan menyebabkan penyampaian dalam pelajaran itu tidak sempurna serta akan menyukarkan pelajar untuk memahami subjek yang dipelajari. Negara Indonesia pula, sesi pembelajaran selepas pandemik tetap diteruskan secara bersemuka. Negara Indonesia tidak melakukan kawalan perintah berkurun dan kawalan pergerakan selepas pandemik 1 tahun kepada rakyatnya yang menyebabkan kes jangkitan negara mereka melonjak naik yang asalnya kes jangkitan tertinggi itu ialah negara India pada ketika itu. Selama sebulan sekolah di Jakarta dibuka, kes jangkitan penyakit itu semakin meningkat walaupun syaratnya perlu diberi suntikan kepada guru dan pelajar sebelum bersemuka. 5 hari selepas itu, 95 sekolah ditutup semula bagi mengatasi kadar kes yang semakin tinggi. Kesihatan rakyat ketika itu semakin parah kerana sikap kerajaan yang enggan dalam melakukan penjarakan sosial yang sepatutnya dilakukan. Ajaran pelajar juga terjejas disebabkan jalan penyelesaian masalah negara mereka tidak berkesan. Itu juga hidup interaksi harian pelajar dan hilang persekitaran selamat sekolah juga terjejas. Rancangan untuk menerapkan pendidikan selepas pandemik kepada pelajar gagal akibat menggunakan kaedah yang salah. Dari segi sektor pelancongan pula di Malaysia, sektor pelancongan mengalami kerugian yang teruk akibat krisis COVID-19 ini yang perlu melakukan sekatan kemasukan pelancong luar. Hal ini demikian kerana bagi membaik pulihkan keadaan dan kesihatan rakyat dari penyakit wabak ini supaya tidak berleluasa dan mengawal kadar kes daripada meningkat. Negara tidak mengalami pertukaran nilai mata wang asing kerana pelancong luar tidak dibenarkan masuk kerana bimbang akan membawa virus atau penyakit yang tidak diingini. Sektor pelancongan juga tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga keadaan sembuh seperti sedia kala daripada jangkitan wabak ini dan juga kerajaan dapat mengatasi keadaan dengan baik. Ekonomi merosot kerana punca pendapatan negara juga datangnya dari sektor pelancongan. Demi menjaga kebajikan dan kesihatan rakyat pada ketika itu, negara terpaksa menutup seketika sektor pelancongan ini dan hanya faktor tertentu sahaja dibenarkan supaya ekonomi dapat dijalankan dengan baik. Walaupun secara perlahan-lahan tetapi tetap menjaga keselamatan rakyat dan penjarakan antara satu sama lain. Di Indonesia pula, sektor pelancongan ini tetap dijalankan agar ekonomi negaranya kekal membangun. Negaranya pula memasukkan arahan kuarantin terhadap pelancong agar sektor ini dapat dijalankan seperti biasa. Tanpa ada kawalan ketat yang kerajaannya laksanakan yang membolehkan pelancong luar dibenarkan masuk. Disebabkan hal sebegini,
kadar kes meningkat yang menyebabkan negara mereka digelar sebagai lubuk baharu pandemik COVID-19 ini. Punca kes ini meningkat akibat sikap kerajaan yang enggan untuk melaksanakan perintah berkurung dan kawalan pergerakan. Tambahan pula, dengan melakukan saringan atau suntikan vaksin juga tetap tidak memberi kesan dan kaedah yang tidak efektif. Kerajaan yang sedaya upaya memastikan rakyatnya menerima suntikan vaksin yang anggapannya adalah kaedah yang betul tanpa melakukan penjarakan yang baik antara satu sama lain. Tanpa disedari, suntikan vaksin itu hanyalah sebagai perlindungan yang tidak ketara jikalau penjarakan sosial tidak dilaksanakan. Lagikan pula dibenarkan pelancong luar masuk ke negara mereka yang seharusnya dibimbangi jika pelancong luar membawa virus atau penyakit yang lainnya. Bagi sektor pertanian pula di Malaysia, sektor ini perlu dibangunkan kerana ia merupakan faktor utama kelangsungan hidup rakyat dan keperluan penduduk agar terus hidup. Bekalan makanan ini juga sumber kepada negara dalam urusan import dan ekspor bagi menampung keperluan rakyat. Dalam sektor pertanian ini termasuklah tanaman, perikanan, ternakan dan perhutanan dan pembalakan menjadi sumber pendapatan negara agar kekal membangun. Semasa PKP, kerajaan telah melonggarkan dan memberi ruang kepada industri kelapa sawit untuk beroperasi kerana ia salah satu akan memberi impak yang besar jika diberhentikan dan ia juga adalah industri yang menerima permintaan yang tinggi. Akan tetapi permintaan ini makin berkurang pada separuh pertama tahun 2020 disebabkan kebanyakan negara luar melaksanakan lockdown bagi mengatasi penyakit coronavirus ini. Tidak berlakunya urusan ekspor dan import barang bagi mengelakkan berlakunya kadar kes meningkat. Di Indonesia pula, sektor pertanian juga dijalankan seperti biasa dan tetap membangun bagi meneruskan kelangsungan hidup penduduk. Sektor ini juga kerajaannya telah menyerahkan tenaga kerja sebanyak 5 juta selama pandemik ini berlaku dan mengurangi kadar kes pengangguran. Sektor ini diberikan perhatian lebih sehingga mempunyai peningkatan yang positif daripada sektor yang lain. Akan tetapi tanpa disedari, kerajaan mereka tidak mempunyai kawalan yang ketat sehingga berlakunya kadar kes jangkitan yang tinggi. Malah pada awal tahun 2021, sektor ini semakin merosot dan pekerja mula meninggalkan sektor pertanian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Damia binti Abdul Latif, nombor metrik 292399. Hari ini saya akan membentangkan analisis data. Terdapat 3 bahagian statistik yang bakal saya bentangkan, iaitu statistik sektor pendidikan di Malaysia dan Indonesia. Kedua, statistik sektor pertanian di Malaysia dan Indonesia. Ketiga, statistik sektor pelancongan di Malaysia dan Indonesia. Malaysia. Statistik utama bagi perkhidmatan pendidikan swasta pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020, nilai output kasar bagi perkhidmatan pendidikan swasta adalah sebanyak 19.1 bilion, manakala pada tahun 2021 menurun kepada 18.8 bilion, iaitu penurunan sebanyak 0.3 bilion atau negatif 1.6%. Selaras dengan penurunan nilai output kasar, nilai input perantaraan juga turut menurun, iaitu pada tahun 2020 sebanyak 7.4 bilion menurun kepada 7.3 bilion pada tahun 2021, iaitu penurunan sebanyak 0.1 bilion atau negatif 1.4%. Ini menghasilkan nilai ditambah sebanyak 11.7 bilion pada tahun 2020 dan menurun kepada 11.5 bilion pada tahun 2021, iaitu penurunan sebanyak 0.2 bilion, iaitu negatif 1.7%. Sementara itu, bilangan pekerja pada tahun 2020 sebanyak 154,978 orang, manakala pada tahun 2021 meningkat kepada 154,998 orang, iaitu peningkatan sebanyak 20 orang atau 0.01%. Jumlah gaji dan upah yang dibayar pada tahun 2020 ialah sebanyak 5.47 bilion, manakala pada tahun 2021 meningkat kepada 5.4 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 0.01 bilion atau 0.2%. Bagi nilai harta tetap pula, pada tahun 2020 sebanyak 18.4 bilion, lalu menurun kepada 18.2 bilion, iaitu penurunan sebanyak 0.2 bilion atau negatif 1.1%. Indonesia. Jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan tahun ajaran 2019 hingga 2020
2020 hingga 2021 dan 2021 hingga 2022. Punca pandemi yang terjadi pada tahun 2021 lalu telah mengakibatkan sejumlah sekolah mengalami penutupan sehingga hampir pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2020 hingga 2021, jumlah sekolah mengalami penurunan. Berbagai upaya pemulihan telah dilakukan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2021 hingga 2022, infrastruktur pendidikan sekolah telah mengalami kemajuan. Jumlah sekolah dasar dan menengah telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2020 hingga 2021. Apabila memperhatikan kecenderungan jumlah peserta didik pada setiap jenjang, kenaikan jumlah sekolah dasar tidak begitu banyak dibandingkan kenaikan jumlah sekolah menengah pertama. Penambahan jumlah sekolah dalam satu tahun paling banyak terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama iaitu sebanyak 805 sekolah baru dan penambahan jumlah sekolah paling sedikit terjadi pada jenjang sekolah menengah kejuruan iaitu sebanyak 121 sekolah baru. Namun dapat dilihat jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelum pandemik melanda iaitu tahun ajaran 2019 hingga 2020, jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan tahun ajaran 2021 hingga 2022 masih mengalami penurunan. Sebanyak 443 sekolah dasar dan sebanyak 102 sekolah menengah kejuruan sudah tidak melakukan aktivitas pembelajaran lagi. Bagi statistik sektor pertanian pula, Malaysia, statistik utama sektor pertanian pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Prestasi sektor pertanian yang lebih baik dapat dilihat pada tahun 2021 yang dipacu oleh subsektor tanaman dengan sumbangan 74.9% daripada jumlah nilai output kasar meskipun berhadapan dengan kos input pertanian yang tinggi. Nilai output kasar menunjukkan peningkatan 23.2% daripada 82.2 bilion pada tahun 2020 kepada 101.3 bilion pada tahun 2021. Nilai ditambah turut menunjukkan pertumbuhan positif iaitu 20.7% dengan 55.7 bilion pada tahun 2021 berbanding 46.2 bilion pada tahun 2020. Sementara itu, nilai input perantaraan mencatat pertumbuhan lebih laju berbanding nilai output iaitu 26.5% dalam tempoh yang sama. Penyumbang terbesar nilai output kasar bagi sektor pertanian adalah subsektor tanaman iaitu 75.8 bilion, ternakan 18.7 bilion, perhutanan dan pembalakan 4.4 bilion dan perikanan 2.4 bilion. Bilangan pekerja sektor pertanian yang direkodkan seramai 496,683 orang pada tahun 2021 berbanding 554,247 orang pada tahun 2020 dengan jumlah gaji dan upah adalah 8.1 bilion. Indonesia, sumbangan sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau dikenali sebagai PDB pada tahun 2018 sehingga tahun 2021. Sumbangan PDB sektor pertanian sempit terhadap PDB Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah tidak konsisten, iaitu masing-masing menyumbang sebanyak 9.55% pada tahun 2018, pada tahun 2019 turun menjadi 9.40%, kemudian naik menjadi 10.20% pada tahun 2020 dan menurun semula pada tahun 2021 iaitu menjadi 9.85%. Selain itu, sumbangan sektor pertanian luas terhadap PDB Indonesia selama tahun 2018 hingga tahun 2021 rata-rata menunjukkan kenaikan sumbangannya iaitu tahun 2018 menyumbang sebanyak 12.81%,
kemudian turun menjadi 12.71% pada tahun 2019, lalu kembali menunjukkan kenaikan menjadi 13.70% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 13.28%. Seterusnya, sumbangan PDB sektor lainnya terhadap PDB Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah menunjukkan tidak konsisten. Buktinya, pada tahun 2018, sektor lainnya memperoleh sebanyak 83.13%, kemudian meningkat kepada 83.17% pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 menurun kepada 82.65% dan kembali meningkat pada tahun 2021 iaitu memperoleh sebanyak 82.68%. Bagi statistik sektor pelancongan pula, Malaysia, jumlah bilangan pelancong yang melancong di Malaysia pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Jumlah bilangan pelancong yang melancong di Malaysia pada tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan jumlah yang tidak konsisten iaitu turun dan naik. Buktinya, pada tahun 2019, jumlah bilangan pelancong yang melancong di Malaysia sebanyak 239.10 juta orang, lalu menurun kepada 131.70 juta orang pada tahun 2020 iaitu penurunan sebanyak 107.40 juta orang atau negatif 44.92%. Pada tahun 2021 pula, bilangan pelancong yang melancong di Malaysia sebanyak 66 juta orang iaitu penurunan sebanyak 65.7 juta orang atau negatif 49.89% berbanding tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, pada tahun 2022, bilangan pelancong yang melancong di Malaysia meningkat semula dengan drastiknya iaitu sebanyak 183.98 juta orang. Ini merupakan peningkatan sebanyak 117.98 juta orang atau 178.76% yang datang melancong di Malaysia pada tahun tersebut. Indonesia. Jumlah bilangan pelancong yang melancong di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Jumlah bilangan pelancong yang melancong di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan jumlah yang tidak konsisten iaitu turun dan naik. Buktinya, pada tahun 2019, jumlah bilangan pelancong yang melancong di Indonesia sebanyak 712.16 juta orang, lalu menurun kepada 524.57 juta orang pada tahun 2020 iaitu penurunan sebanyak 18.759 juta orang atau negatif 26.34%, lalu meningkat semula pada tahun 2021 iaitu sebanyak 613.30 juta orang iaitu peningkatan sebanyak 8.873 juta orang atau 16.91%, dan pada tahun 2022 turut menunjukkan peningkatan iaitu sebanyak 723.86 juta orang iaitu peningkatan sebanyak 12.156 juta orang atau 19.82%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaiza binti Uthman Ali, memegang nombor matrik 292754. Saya akan membentangkan berkaitan kaedah penyelesaian tiga sektor utama yang terdapat di Malaysia dan di Indonesia iaitu sektor pendidikan, pertanian dan pelancongan selepas pandemik COVID-19. Bagi sektor pendidikan di Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi telah menyediakan bantuan plan data kepada 320,396 orang pelajar di kategori 4B40. Bantuan plan data ini telah diberi melalui pengagihan kad SIM dari kategori B40 dan terdapat juga pemberian tunai bagi tujuan pembelian plan data.
Selain itu, KPT juga telah memperuntukkan peranti iaitu komputer riba khusus kepada pelajar kategori B40 secara ansur-ansuran. Selain itu, rancangan Malaysia ke-12 telah memberi fokus pemulihan pendidikan pasca COVID. RMK12 ini telah memberi fokus kepada penyediaan kemudahan internet berharga rendah kepada rakyat, peruntukan bagi memperbanyakkan skim latihan dan kemahiran dan program celik teknologi maklumat kepada masyarakat. Seterusnya, latihan keguruan dan kepimpinan pendidikan. Sebagai contoh, penguasaan pedagogi futuristik yang mementingkan pembelajaran berasaskan bakat dan kemahiran digital perlu diberi kepada guru-guru. Bagi negara Indonesia pula, Ketua Jabatan Pendidikan telah membuat inisiatif peminjaman tablet kepada pelajar yang kurang berkemampuan, di mana sebanyak 38.323 tablet telah diberikan pinjam kepada pelajar yang belajar jarak jauh. Selain itu, terdapat juga pelajar yang menerima bantuan kuota internet sebanyak 10 GB setiap bulan. Seterusnya, kaedah penyelesaian sektor pertanian di Malaysia. Kerajaan telah menyediakan kemudahan pinjaman. Kemudahan pinjaman ini telah diberikan menerusi pinjaman agro makanan dan skim kredit mikro bank simpanan nasional bagi meredakan masalah aliran tunai bagi perusahaan kecil sederhana. Pinjaman ini disediakan untuk menanggung kos operasi selepas pandemik COVID-19. Oleh itu, Bank Negara Malaysia telah mengumumkan penangguhan bayaran balik dan Tenaga Nasional Berhad telah memperkenalkan diskaun bil elektrik. Selain itu, kerajaan turut memberi dana khas di mana sebanyak RM100 ke RM200,000 dana khas telah disediakan kepada Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pertubuhan Nelayan Kawasan. Hal ini bagi menjalankan projek untuk memastikan keperluan bekalan makanan. Bagi negara Indonesia pula, kerajaan telah menambah baik akses kepada pembiayaan untuk petani. Sebagai contoh, meningkatkan pembiayaan di bawah program kredit perusahaan rakyat dan meningkatkan jaminan kredit kepada petani. Seterusnya, kerajaan juga telah memperkasakan perlindungan risiko petani. Perlindungan risiko insurans ini disediakan adalah untuk melindungi para petani daripada kerosakan disebabkan oleh bencana alam seperti pandemik COVID-19 dan lain-lain. Akhir sekali, kaedah penyelesaian bagi sektor pelancongan di Malaysia. Kerajaan telah menetapkan setiap pelancong untuk mematuhi SOP iaitu Standard Operation Procedure. Oleh itu, para pelancong perlu mendapatkan 2 suntikan vaksin untuk memasuki Malaysia. Seterusnya, semua tempat pelancongan perlu mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, setiap tempat pelancongan perlu menyediakan tempat untuk mengesan suhu, pemakaian pelitup muka diwajibkan dan penjarakan sosial 1 meter dan lain-lain. Selain itu, setelah semua sektor dibenarkan untuk beroperasi, kerajaan juga turut memansuhkan kuarantin bagi pelancong luar.
Oleh itu, para pelancong boleh membuat ujian saringan di lapangan terbang dan jika keputusan yang diperoleh adalah negatif, maka para pelancong dibenarkan untuk terus masuk ke kawasan Malaysia. Hal ini dilakukan bagi memudahkan pelancong dan meningkatkan semula sektor pelancongan. Bagi negara Indonesia pula, kerajaan Indonesia telah memperkenalkan sekatan visa dan permit perjalanan. Perkenalan sekatan ini dikenakan untuk menghadkan pengeluaran visa dan permit perjalanan pelancong. Sebagai contoh, visa pelancong tidak dibenarkan dan dihadkan buat sementara waktu. Seterusnya, sekatan imigresen terhadap pelancong luar. Hal ini bagi mengurangkan bilangan penerbangan antarabangsa untuk memasuki Indonesia. Pelancong juga perlu melakukan ujian saringan semasa tiba di Indonesia dan keputusan yang diperoleh mestilah negatif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fatina Dia binti Zahawi dan memegang kad matrik 292605. Hari ini saya akan mengulas tentang slide saya iaitu kesimpulan. Pandemik COVID ini telah memberi kesan besar kepada pelbagai sektor di Malaysia. Malaysia tidak terkecuali yang dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan aktiviti sektor ekonomi di Malaysia terhenti. Antara sektor di Malaysia ialah sektor pendidikan, pertanian, pelancongan dan sebagainya. Pengalaman ini mengajar kita untuk sentiasa bersedia menghadapi sebarang situasi. Malaysia dan Indonesia memberi kesan kepada sosio-ekonomi masyarakat dalam pelbagai cara. Lebih fokus kepada sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam memastikan bekalan makanan negara semasa pandemik COVID-19 mencukupi. Isu pertanian ini penting dan perlu diberi perhatian oleh kerajaan bagi memastikan semua individu dan isi rumah mempunyai sumber makanan. Ini juga dapat mengelakkan masalah kelaparan dan kebuluran dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kesan pandemik COVID-19 telah mengganggu bekalan makanan dan kesihatan manusia dan PKP yang berkuat kuasa di seluruh dunia boleh memperlahankan sistem ekonomi global. Keadaan ini menjelaskan sama ada penduduk dunia mempunyai akses kepada bekalan makanan yang terjamin. Atas dasar ini, kajian ini juga akan memberi pengetahuan baharu membentuk pengurusan sektor pendidikan, pertanian dan pelancongan negara ke arah yang lebih cekap serta memberi panduan kepada pihak berkepentingan khususnya dalam meningkatkan kestabilan negara. Kami merangka beberapa penyelesaian untuk membimbing kita supaya dapat menghadapi krisis yang berlaku. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.